membawa signifikasi dan tuahnya tersendiri bagi kepercayaan masyarakat Cina. Individu yang lahir pada tahun harimau dikatakan memiliki keberanian, kompetitif, berkeyakinan wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Itu tadi persembahan pembukaan daripada Elin dan juga Eileen, dua adik-beradik ini yang telah pun mendapat beberapa pengiktirafan di peringkat antarabangsa di Spain baru-baru ini. Dan kita juga nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya, terutama sekali penonton-penonton setia wanita hari ini. Dan terima kasih dan pastikan terus bersama kami kerana pengisian kami pada hari ini cukup menarik bersama dengan anda. Dan di kesempatan ini juga kita ingin juga mengucapkan hari ini
ini 1 Februari 2022. Kita ingin juga mengucapkan Hari Wilayah Persekutuan 2022 dan pada tahun ini ianya bertemakan keluarga Malaysia yang berteraskan berkonsepkan Our City Our Home dengan 6 teras utama: pengiktirafan, ilmiah dan pendidikan, usahawan, kemasyarakatan, seni dan budaya serta sukan. Dan apa yang menariknya, ada pelbagai program yang telah pun disediakan, antaranya iaitu memperkasakan usahawan, program pencahayaan, galakan gaya hidup sihat dan macam-macam lagi yang diadakan dari 15 Januari hinggalah ke 28 Februari. Jadi selamat Hari Wilayah juga kami ucapkan kepada anda yang tinggal di wilayah Persekutuan, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan. Kan? Kita kat sekitar ni boleh menyambut jugalah. Ya, sama-sama lah. Seronoknya kita di Malaysia ini kan, kita memang meraikan perayaan-perayaan yang disambut oleh rakan-rakan kita yang lain juga kan. Sepanjang tahun begitu istimewanya kita sebagai rakyat Malaysia, satu keluarga Malaysia sangat-sangat majmuk. Yang mana kalau sambutan Tahun Baru Cina, kita pun sama-sama raikan Tahun Baru Cina. Betul. Kalau sambutan Hari Raya, kita pun saling berkongsi juadah dengan jiran kita dan sebagainya. Begitu juga dengan perayaan-perayaan lain. Tapi sambil-sambil tu, di kesempatan ini juga ramai yang balik kampung. Betul. Ramai juga yang pergi bercuti. Ini kami nak kongsikan juga kepada anda yang memang dah pulang ke kampung ataupun anda dalam destinasi perjalanan ke mana-mana lokasi. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda. Yang iaitu di mana ini adalah amaran, saya kira semua pihak perlu ambil kira, khususnya beberapa lokasi di negeri pantai barat Semenanjung serta Sabah dan Sarawak adalah diramalkan untuk terjadinya fenomena puting beliung seperti yang berlaku di Perak semalam. Dan ini juga selain daripada itu, ianya dikatakan juga di negeri-negeri seperti Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan juga ada risiko puting beliung ini. Jadi pastikan anda lihat di mana lokasi yang anda ingin pergi dan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Pastikan kita sediakan langkah berhati-hati. Apa-apa pun kalau anda memandu perjalanan yang jauh, pastikan dapat rehat yang secukupnya. Dan yang paling penting sekali, periksa kenderaan anda. Maklumlah dah lama tak pulang berhari raya ke kampung. Yang pastinya sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini juga membawa banyak perbezaannya. Kalau kita lihat 2 tahun sebelum ini, rata-rata berhari raya dalam keadaan kes COVID yang masih lagi tinggi dan juga dalam situasi PKP. Tapi alhamdulillah tahun ini dengan banyak SOP yang telah pun dilonggarkan, rata-rata ramai yang menyambut sambutan Tahun Baru Cina ini dengan penuh kemeriahan. Semalam Fiza, sebenarnya rakan-rakan saya yang menyambut Tahun Baru Cina cukup gembira kerana dah 2 tahun tak dapat nak makan besar beramai-ramai. Akhirnya semalam mereka dapat berkumpul bersama-sama. Betul. Saya berkesempatan ke Tanjung Sepat, kampung arwah nenek saya lah. Kerana nenek saya berketurunan Cina. Jadi kami berkesempatan untuk menyampaikan barangan-barangan sambutan Tahun Baru Cina bersama dengan keluarga di sana dan mereka pun ada buat banyak juga persiapan. Dan semalam kalau kita lihat bunyi mercun tu memang cukup meriah dan kita pun rasa seronok kan. Dan bersempena dengan Tahun Harimau tahun ini, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda dalam laporan yang telah pun disediakan. Jadi sama-sama kita saksikan. Disambut oleh kira-kira 2 bilion penduduk dunia, Tahun Baru Cina merupakan sambutan perayaan terpenting bagi masyarakat Cina di seluruh dunia. Turut dikenali sebagai Tahun Baru Lunar atau Festival Musim Bunga, sambutan bagi tahun ini adalah Tahun Harimau, iaitu haiwan ketiga dalam kitaran kalender lunar yang membawa lambang unsur air. Membawa signifikasi dan tuahnya tersendiri bagi kepercayaan masyarakat Cina, individu yang lahir pada tahun harimau dikatakan memiliki keberanian, kompetitif, berkeyakinan dan sifat tidak boleh dijangka. Selain itu, kaum Cina ini juga turut dikenali sebagai salah satu kaum yang mempunyai banyak pantang larang yang diamalkan. Antaranya ialah sebelum menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini, pembersihan rumah secara menyeluruh akan dilakukan kerana mereka percaya bahawa pembersihan ini dapat menghalau nasib malang dan musibah yang menimpa pada tahun lalu. Inilah keunikan keluarga Malaysia yang sudah sekian lama menjadi kebanggaan kita tanpa mengira perbezaan agama dan budaya. Setiap perayaan itu pasti diraikan dengan penuh kemeriahan. Itu dia.
Saya cukup teruja Tafiza kerana tahun ini tahun harimau dan banyak saya mendengar penjelasan daripada sahabat-sahabat kita menyambut Tahun Baru Cina mengatakan tahun ini adalah tahun bangkitnya ekonomi khusus. Ya. Dan kalau mengikut kepercayaan masyarakat Cina juga walaupun tahun lunar itu kan ada 12 binatang yang dikongsikan. Tahun ini tahun harimau tapi ada juga elemen-elemennya. Benar. Dan tahun ini merupakan tahun harimau air iaitu elemen air yang nak dikongsikan. Hari ini kita nak berkongsi dengan lebih banyak lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio untuk kita berkongsi tentang bagaimana persediaan dan juga sambutan Tahun Baru Cina mereka selepas 2 tahun berhari raya dalam keadaan pandemik COVID-19. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami untuk istimewa Tahun Baru Cina WHI. Jangan ke mana-mana. Hantarkan komen anda. Bye. Gongsi, gongsi, gongsi ni. Hai, apa khabar semua? Nama saya Amber Chia. Saya nak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua penonton-penonton dari wanita hari ini. Di sini saya nak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Gongsi Fa Cai. 恭喜发财，新年快乐，Happy Chinese New Year！Take care。 Selamat Tahun Baru Cina saya ucapkan kepada semua warga Cina yang merayakan Tahun Baru Cina. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，Stay safe。 Pakcik Chin Sui daripada TikTok ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua ahli keluarga, semua sahabat-sahabat dan rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina. 不要忘记哦 SOP 要照顾。恭喜发财！ Wanita hari ini. Itu dia kembali bersama kami di Wanita hari ini dan rasa bertuah sangat Fahri selepas 2 tahun kita masih lagi menyambut sambutan Tahun Baru Cina tetapi kita meraihkannya dalam skala yang lebih kecil dan juga sederhana. Selepas 2 tahun tak ada tetamu di studio, hari ini kita bersama dengan 2 orang tetamu kita. 恭喜发财，新年快乐，betul ke? Yeah, 恭喜 betul. 发财， 恭喜发财， 恭喜发财， 新年快乐， 新年快乐。 新年快乐. Kita daripada tadi cuba nak menyebut juga. Terima kasih kerana bersama kami di studio. Kita ucapkan kepada Angeline Tan dan juga Chedi Ang kerana bersama kita pada hari ini. Banyak kisah kita nak kongsikan tentang Tahun Baru Cina yang cukup istimewa pada tahun 2022 ni. Sebenarnya tadi Angeline pun salah sebut nama dia. Nama dia Sadie. Sadie. Macam teddy bear. Sadie. Oh, okey. Sadie. Ya, betul. Sadie. DDY Sadie. Sadie. Ya. Okey. Sebab kita memang rasa macam teruja juga sebab orang lain sibuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama dengan keluarga tapi Angeline dan juga Sadie sudi datang bersama dengan kami untuk meraihkannya di sini. Angeline, kita dah berapa tahun tak jumpa kan? Kali Betul. terakhir kita pergi sama-sama syuting dekat Petaling Street. Ya. Jadi boleh tak kongsikan selepas beberapa tahun kan sambutan Tahun Baru Cina ini diraihkan dengan penuh sederhana dengan keadaan pandemik dan sebagainya kan? Tahun ini kembali dapat ziarah menziarahi, dapat mungkin disambut dengan skala yang lebih besar sedikit. Jadi apa persediaan Angeline? Tak ada sebenarnya. Angeline tetap raih macam tahun lepas sebelum tu. Maknanya kita tak ada tetamu yang datang. Okey. Ya, sebab masing-masing pun sibuk kan. Macam sekarang pun hari ini Angeline kerja. Ya. Ini kita anggap kerja. Betul. Ya. Dan esok pun ada sikit kerja. Ya. Jadi Angeline cakap dengan keluarga, kita beli apa yang perlu saja, jangan terlebih beli. Nanti Angeline juga kena habiskan semua tu. Macam biskut kan, kita beli sikit-sikit cukup. Jangan macam dulu nampak, wah beli. Tahun ni sangat baik. Pasal apa? Sebab Angeline kerja. Jadi tak ada peluang pergi ke pasar raya, tak ada peluang pergi Petaling Street. Kita pun beli sikit je. Ya. Kita beli asam dengan kuih kacang je. Itu bagus. Itu bagus Ya, Saya pasal ingat apa? dalam- Kita beli apa yang kita perlu.
kita jangan beli ikut nafsu. Itu penting. Betul. Tapi jangan ni, kalau mungkin tahun depan ni mungkin Fiza akan ajak pergi Petaling Street lagi ni kata. Kalau Pergi dengan dia, Angeline dapat cherry blossom. Ada lagi ke? Ha? Ada lagi ke? Ada. Sentiasa ada dalam hati. Okey. Okey, Sedi. Sebelum kita nak teruskan soalan Sedi, rambut dan baju ni cukup menarik perhatian saya. Rambut tu memang rambut tahun baru Cina ke macam mana tu? Okey, sebenarnya rambut ni I dah dye before Chinese New Year. Okey. Tapi memang matching kan macam Chinese New Year. Betul. Betul. Baru je renew colour. Dengan baju ada gambar harimau Yes, dan sebab apa tu? Ni tahun harimau. Year of the Tiger. Ada buluh. Sedi sebenarnya kan sepatutnya Sedi pagi ni ada penerbangan ke tempat lain. Selain daripada Sedi ada kerja lain pagi tadi, tapi Sedi juga ada penerbangan. Tapi sanggup tukar ataupun ubah jadual penerbangan untuk bersama-sama dengan kita. Itu kita ucap terima kasih Sedi tu. ni cukup terkenal bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Cina tetapi juga masyarakat Melayu, sebab di TikTok ni Sedi banyak berkongsi lokasi-lokasi makanan yang halal yang boleh dikongsikan. Sedi ni kita akan cakap tentang semangat keluarga Malaysia. Kita kat Malaysia ni memang kita selalu macam-macam perayaan yang kita sama-sama raikan kan, macam sambutan Tahun Baru Cina kita pun saling ziarah menziarahi, mengunjungi, sambutan perayaan Deepavali, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Tapi macam mana dapat idea untuk Sedi mulakan aktiviti TikTok tu untuk kenalkan restoran makanan halal ni, macam mana Sedi? Okey, sebenarnya saya punya TikTok career tu saya saya start dengan tunjuk macam interesting places untuk I punya audience kat USA. So hari tu I tunjuk my first video, I tunjuk pawagam in our country. Apa tu Orem Theatre. Cantik kan? Cantik. So I nak tunjuk kita punya sinema cantik sangat. So I tunjuk, lepas tu I bangun pagi, I tengok I ada banyak notification. Ramai yang kata, "Bang, bila nak bawa saya pergi sana ni?" Wow. I kata, kenapa macam ramai je orang Melayu yang commented. Lepas tu dia kata, "Sedi, boleh tak macam you recommend tempat yang boleh makan tapi halal punya lah." At first cabaran sikit sebab saya Chinese kan. So tapi dia ada macam banyak permintaan. So I kata boleh je. Sebab kan halal ke tak halal, makanan juga. Kalau dia minta nak okey, bukanlah semua tempat halal, bawa free. I pun cover lah, try. So that kalau dia nak makan sana, dia boleh consider. Tapi bagi tahulah kan. Of course saya bagi tahu. Yang So that penting, kalau dia tak halal, dia boleh kata I tak nak tengoklah sebab tak boleh makan pun. Dia boleh recommend kawan dia pula. Betul. Sebab semangat orang Malaysia ni adalah kongsi-mengongsi. Betul. Sebab tu kita kongsi Pak Cak. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Angeline dan juga Sedi. Tapi tadi kan Angeline cakap pasal nak pergi Petaling Street tau. Ya. Walaupun tak dapat pergi tahun ni Fahrin, tapi kita nak bawa Angeline pergi ke Petaling Street bersama dengan rakan kita. Fiza juga nama dia, tapi kita panggil dia Fiza Beyonce. Ya. Tahun Baru Cina, masyarakat Tionghoa sibuk membuat persiapan dengan membeli pelbagai perhiasan rumah. Ini kerana mengikut kepercayaan, rumah perlulah bersih dan dihiasi dengan warna merah untuk membawa tuah dan kemakmuran. Pusat senti barangan perhiasan perayaan di Jalan Petaling Street Kuala Lumpur antara lokasi tumpuan bagi membeli belah saban tahun. Actually, this has been going on traditionally from generasi dari generasi, where during the Chinese New Year we need to decor and to bring out, to put out the decor and there's the luck and auspicious coming in. That's all. Good luck all coming in. This year I'm very excited and happy because last year we cannot celebrate, so I'm very happy that this year I can celebrate Chinese New Year with my family and friends. Setiap Tahun Baru Cina, tanglung merah dalam pelbagai bentuk dan saiz adalah antara barangan yang paling laris dijual. Ini kerana amalan menggantung tanglung di anjung rumah merupakan tradisi sejak turun-temurun lagi. Most important thing is not what we eat and what we decorate. Is the most important thing is all united as a happy family and healthy. Bersempena Tahun Harimau, mengikut kalender Cina,
barang perhiasan harimau menjadi pilihan popular dalam kalangan pelanggan. Selain tanglong, pelbagai jenis bunga, pokok oren, pelekat kaligrafi Cina serta barang perhiasan lain yang berwarna merah juga antara tarikan pengunjung. Tahun ini phenomenal. Then hope everybody okay. Happy New Year, my family, and then all the wish the best for this year. I wish to take this opportunity to wish all my friends, relatives, everyone healthy, happy, and enjoy your Chinese New Year. Keep safe, happy Tiger Year, and hope this year will be a better year for all of us. Semoga dengan perhiasan yang indah dan kemerahan ini dapat memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Terima kasih Hafiza Beyonce kerana berkongsi dengan kita kemeriahan berlangsung yang ada di Petaling Street tempoh hari. Ada 2 pizza tau. Ni Fiza Sabjahan. Okey, tapi bila kita nak cakap, bila melihat saya di sebalik pelitup muka ni tersenyum saja, kerana saya kira bila Angeline ni cakap tentang kongsi-mengongsi keluarga Malaysia dan sebagainya, kali ni Tahun Baru Cina 2022 seolah-olah hari perayaan untuk semua sebenarnya, dengan banyak kelonggaran. Kita lihat semua kaum keluar balik kampung dan sebagainya, cukup meriah sebenarnya. Betul. Sebenarnya bukan hanya Tahun Baru Cina. Angeline rasakan Deepawali, Hari Raya, kita semua pun turut sambut bersama. Betul. Itu adalah satu keunikan orang Malaysia. Ya, betul tak? Betul. Itu memang keunikannya. Dan kalau kita lihat juga kan, selain daripada sambutan perayaan ni, makanan itu juga menyatukan kita. Ini macam yang saya dilakukan lah. Macam mana makanan ini juga menyatukan, bermaksud daripada followers yang daripada berbangsa Cina saja ataupun followers yang satu bangsa, tapi sekarang followers daripada pelbagai bangsa. Kalau saya nak kongsikan macam mana makanan ni boleh menarik minat dan menyatukan kita semua. Okey, macam ni sebab kan saya punya follower dia ada bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India semua kan. Kalau saya buat makanan tu, saya akan kata you kena share to your friends. Sebab macam kita kena bergaul dengan bangsa lain, makanan you kena cuba makanan lain. Yes, we Chinese we have our own food, tapi you kena cuba juga masakan orang Melayu. Oh, mantap. Indian food ada mantap juga. Dan kalau kita lihat Angeline dengan Sadie kat sini, dua-duanya memang sangat-sangat fasih berbahasa Melayu kan. Dia boleh cakap mantap. Macam bahasa harian kita. Itu cukup menarik perhatian kita. Okey, untuk Angeline sendirilah, bila bercakap tentang makanan dan sebagainya, Angeline sendiri boleh tak kongsikan dengan kita tentang makanan apa yang selalunya wajib ada di Tahun Baru Cina sebenarnya? Sebenarnya yang paling simple sekali adalah limau. Okay. Itu perlu ada, itu buah kan. Makanan kita ada. We always have fish, ikan, udang. Kenapa ikan? Hanya kerana sebutan dia. Betul. Sebab dalam Kungfu ataupun Cantonese, ikan ataupun Mandarin dipanggil yu. Dia sama pronunciation ataupun sebutan dengan balance. Ada lebih. Maknanya tahun ini rezeki banyak sampai ada yang lebih. Lagi banyak lagi banyak ikan, lagi banyak rezeki lebih lah. Kepercayaannya begitulah. Dan bila mereka hidangkan, mereka kena hidang seekor. Maknanya ada permulaan, ada penghabisan. Lengkap. Tak boleh potong-potong tu tak boleh. Jangan lah. potong. Betul kalau kalau potong boleh, tapi kena seekor lengkap di dalam. Betul. Ada pantang tak macam nak makan tu kena makan atas dulu ke belakang? Tak ada kan? Jangan cari pantang macam tu, buat stres. Dah makan yang penting seekor. Ya. Okey, nak tanya Sadie dengan Angeline juga. Adakah anda berdua sempat makan besar bersama dengan keluarga ke, rakan-rakan ke? Ada tak? Adalah. Makan dengan keluarga. Tapi tahun ni Angeline tak masak sebab tak ada masak. Sama. Habis tu makan kat luar? Makan kat luar lah. Sama. Kalau nanti saya balik Penang, makan kat luar jugalah. Okay. Sebab keluarga kita kan kecil. So tak payahlah macam susahkan mak saya pergi masak lah. Nanti saya yang kena cuci, kena bersihkan semua. So my mother, kata-kata semua lah, parents keluar pergi makan. Lagi satu, kalau Angeline jadi mak dia kan, Angeline akan cakap,
Kan kau ni pandai. Recommend. Betul. Kalau saya pula bukan itu setakat tu saja. Kan pandai recommend, kan mesti pandai masak juga, pandai masak apa. Masaklah, balik masaklah. Saya pandai makan je. Pandai Masak makan. tak? Apa favourite food, Sadie? Favorite food Okay, sebenarnya question ni kan susah nak jawab. Sebab kalau you tinggalkan Malaysia, favorite food setiap hari tukar punya. Kan, because okay, hari ni favorite food nasi lemak. Esok nasi goreng. Kuih tiaw. Macam-macam Tak ada. Kan balik Penang. Penang dia ada dia punya speciality. Juhu cha. Tengok kan budak ni dia lupa. Dekat kata kuih tiaw. Kari mi, Hokkien mi. Ayo, itu dah biasa. Juhu cha sesekali. Yang itu apa? Juhu adalah sotong. Sotong dia goreng ada sengkuang, ada carrot dan ada itu kacang panjang dan dia rendam itu sotong yang kering tu. Lepas tu dihiris halus-halus. Dia masak nak semua. cari kejap lagi. Lauk tu kita boleh gulung makan dengan popiah ataupun sayur salad tu kita boleh letak dan gulung dengan daun sayur makan gitu. Memang sedap. Dan lauk tu kalau sudah simpan 2-3 hari dia semakin lagi sedap. Macam kari lah kan, kalau kita simpan lagi lama sedap betul, kan. macam rendang kan. Lagi dia punya rasa masuk ke dalam tu. Okey. Sebab Angeline dengan Sini dia cakap pasal makan, saya rasa saya pun rasa lapar. Dan selain sambutan Tahun Baru Cina makan besar dan sebagainya ini bukan saja diraikan bersama dengan keluarga, tapi ada juga yang turut sama meraikan dan menikmati hidangan makan besar ini bersama dengan rakan taulan. Jom kita saksikan. Baik. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina bermula dengan acara makan besar bersama ahli keluarga mahupun rakan terdekat. Bukan sahaja dikatakan mampu membawa tuah, malah tradisi ini juga kaya dengan nilai simboliknya yang tersendiri. Melambangkan semangat kekeluargaan, jamuan ini juga turut boleh dihadiri dan dianjurkan oleh masyarakat berbangsa lain sebagai salah satu tanda keakraban antara satu sama lain. Saya amat bergembira sebab kawan-kawan saya boleh datang, kita boleh menyambut Tahun Baru Cina. We are all like a big family and kita memang suka sambut semua perayaan yang ada di Malaysia, and like the kawan-kawan yang saya ajak malam ni, we're all very good friends and kita all semua macam satu keluarga. Secara lazimnya, makanan yang dipilih merupakan simbolik kepada kekayaan, kemewahan serta kejayaan buat masyarakat Cina. Hidangan seperti yisang, ikan dan udang sudah pasti menjadi satu kewajipan ketika jamuan tersebut. Yisang juga dikatakan membawa maksud sebagai tuah dan dianggap sebagai satu permulaan yang baik hingga ke akhir tahun buat mereka semua. Yisang ni adalah satu simbolik bagi masyarakat Tionghoa yang mana yi ni kita sebut ikan. Sang ni pula kita sebut orang kata macam satu kehidupan. Dia mempunyai simbolik dari segi sudut kepercayaan yang mana setiap bahan-bahan yang ada di yisang tu mempunyai masa manis dengan plum sauce, dengan dia punya ginger, dengan dia punya pelbagai jenis bahan tu bila digabungkan menjadi satu ciri rasa yang menarik. Saya amat bergembira bila bangsa lain menyambut Tahun Baru Cina sebab ini adalah salah satu perayaan yang besar di Malaysia. We are one Malaysia dan kita pun tahu masak hidangan Melayu, so memang best lah kalau kaum lain boleh masak masakan Cina. Inilah kawan-kawan kita makan bersama. Biarpun sambutan perayaan disambut dalam keadaan sederhana, namun kemeriahan makan besar ternyata mampu mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan tidak mengira bangsa mahupun agama. Kita pun ada juga yisang. Yisang. Okey, tapi bila tengok yisang ni, saya selalu tertanya-tanya sebenarnya apakah simbolik yisang ni, dan kalau tengok banyak bahan-bahannya dan juga warnanya, apakah itu semua? Mungkin kita boleh terangkan. Okey, Sadie nak terangkan dulu. Ataupun Angeline terus saja. Angeline terus saja. Okey, baik. Warna-warni ni melambangkan kemeriahan, kegembiraan. Ya. Jadi kan masa kita gaul tu, itulah dia punya simbolik. Maknanya orang kata gaul ialah
kerja. Semakin kerja, semakin maju, semakin tinggi. Cecek pula. Jadi nak tunjuk tak? Tak nak tunjuk. Okay. Lagi satu sekarang, orang suka buat main-main. Ini ada satu advice ataupun nasihat. Ada ramai orang, bila kawan-kawan ramai kan, mereka suka luar. Dia buat bersepah. Jangan. Itu bukan tradition kita. Dan jangan lupa, ini adalah rezeki. Kau nak rezeki awak terkeluar ke awak nak kumpul rezeki? Membazir kan? Ya, betul. Macam tu. Mereka suka buat main sampai bersepah satu meja sampai ke lantai. Buat apa? Tak boleh kan? Ini adalah kau punya harta. Ini adalah ong. Dan ong sudah dibuang keluar. Kita patut jaga harta kita. Kumpulkan harta kita. Jadi tu ramai-ramai dengan chopstick, okey gaul cantik-cantik supaya menjaga ke semuanya. Semasa mereka gaul tu, mereka sebut benda yang baik-baik. Semakin sihat, semakin maju, semakin meriah, semakin gembira, semakin naik gaji, semakin apa? Semakin naik gaji tu suka dah dengar. Semua pun nak. Kongsi Pacai. Pacai tu semoga duit masuk. Wang besar macam tu lah. Benda macam ni. Itu menurut kepercayaan masyarakat Cina lah kan. Dan kadang-kadang ada juga yang mengatakan lagi tinggi kita yisang, kita sebut ke losang. Losang adalah perbuatan. Yisang adalah makanan. Kenapa perlu tinggi-tinggi tu? Semakin maju. Tapi janganlah tinggi sampai melambung. Bersepah-sepah kan. Ada apa? Kena tahulah kan. Sederhana sudahlah. Faham. Yang paling penting tadi konsep apa yang Angeline katakan tadi, jangan sampai buat jadi baju. Kita jaga. Sebab apa-apa pun kita kena hormat juga, ini adalah makanan kan, rezeki. Jangan kita sepah-sepahkan. Okey, kita dah cakap tentang makanan, makan besar dan sebagainya. Kita nak cakap tentang baju. Saya belum lagi tegur baju Angeline sebab tadi Farid dah tegur pasal baju Sadie. Tapi Sadie, bila cakap tentang rambut dengan baju ni ada harimau dan sebagainya, mesti kita nak pakai sesuatu ni, kita memang dah ada aim kan. Okey, saya nak pakai ni sebab ini mungkin baju yang dibelikan oleh mak saya ke dan sebagainya. Dari segi persiapan Tahun Baru Cina, baju, adakah memang Sadie dengan family ada warna yang sama ke, ataupun macam mana dari segi pemilihan fashion raya tu? Tak, sebab tak ada buat apa persediaan dengan family. Saya pakai merah sebab merah itu ong. So ini hari ini kan first day Chinese New Year. Saya nak masuk tahun baru dengan secara ong, macam api membara. Ini memang baju khas untuk Tahun Baru Cina sebab tahun ni kan tahun harimau kan? Kan, ya. Kalau tahun depan tak boleh dah. Sebab tak boleh pakai? Dia memang ini untuk Chinese New Year. Dia ada tulisan. Saya rasa ada tulisan. Sinian Kuala, Happy New Year. Yang baju raya lah ni. Ini kena simpan the next cycle pula lah. 12 tahun from now. 12 tahun Boleh. Boleh lagi. Angeline ada baju yang simpan 20 lebih tahun masih boleh pakai. Masya-Allah. Tengok lah orang dia. Itu bermakna apa? Bermakna saiz dia tak pernah berubah. Farid nak tanya yang pasal sedondon pula kan? Betul. Bagi Angeline sendiri lah, adakah menjadi satu budaya dalam masyarakat Cina, dan mungkin bagi Angeline sendiri bagaimana tentang fashion ataupun sedondon, perlukah sedondon setiap kali Tahun Baru Cina atau bagaimana dengan keluarga? Tak ada. Orang Cina tak ada sedondon, tak ada. Dia masing-masing sendiri suka apa pakailah, tapi pakai dengan warna yang betul lah. Pakai dengan warna yang betul lah. Saya suka pakai dengan warna yang betul. Kalau Cheongsam ni pula ada jenis-jenisnya ataupun bagaimana kita boleh ceritakan ni? Ini sebenarnya sekarang banyak dekat online kan. Macam Angeline punya baju ni tahun ni sebab Angeline ada seorang rakan yang baik, Cici nama dia. Dia adalah jaga wardrobe dengan makeup, segala dia boleh buat. So dia yang pilih untuk Angeline. Dia kata pakai ni. Sebab dia macam dalam dia skirt. Saya pun pertama kali juga stylist kita bagi macam ni kan. Dia skirt tutu dengan kombinasi contemporary lah. Tadi Angeline masuk, macam blend very well. Ini macam rumah kan. Nanti kita ambil gambar banyak-banyak. Tapi kita nak kongsi banyak lagi bersama dengan Angeline dan juga Sadie. Tapi sebelum tu kita nak sama-sama tengok antara koleksi Tahun Baru Cina yang sempat dikongsikan bersama dengan Calvin tu. Baju yang saya pakai hari ni pun daripada Calvin tu. Cantik baju ni, kita saksikan. Calvin tu Tidak lengkap perayaan Tahun Baru Cina tanpa busana baharu. Calvin tu, mereka terkenal negara yang tidak asing lagi, tampil dengan koleksi istimewa sesuai dengan konsep yang ingin dibawakan selepas hampir 2 tahun beraya dalam keadaan tempoh pandemik. Tahun ini
sebenarnya Kelvin buat modern sikit, okey, tetapi tetap guna fabric tradisional adalah fabric tenunan lah. Cheongsam punya shape kita tetap ada, tapi kita pun ada buat macam dress, swing dress and all that. So that orang bolehlah ada pilihan lain sebab 2 tahun tak raya. So this time mestilah raya sakan kan. So bagilah orang pilihan sebab orang masing-masing are very excited now. Nuansa warna adalah simbolik kepada sesuatu perkara. Justeru, pemilihan warna dan rekaan yang ditonjolkan adalah mengikut kesesuaian semua golongan. Tahun Baru Cina ni, kita hanya tak galakkan orang pakai putih atau hitam sahaja. Kelvin pilih warna yang lembut-lembut, ceria lah. Merah memang lambang Tahun Baru Cina kan. Tetapi sebab sekarang kita keluarga Malaysia kan. So saya nak warna yang boleh, semua bangsa boleh pakai dan semua bangsa boleh terima. Kelvin pun ada yang lengan panjang, lengan 3 suku untuk orang-orang Islam kan yang kena tutup aurat tu. Itu yang penting. Haraplah untuk continue the tradisi bukan hanya untuk Cheongsam untuk baju kurung ke sari ke apa, dengan banyak-banyak elemen bangsa-bangsa. Kita satu keluarga Malaysia. Saya nak ucapkan semua rakyat Malaysia Kong Hei Fat Chai, San Tai Kin Hong. Maksudnya Happy Chinese New Year, best of health sebab kesihatan tu amat penting dan semoga COVID-19 ni pergi jauh-jauh ya. Okey? Happy New Year. Happy New Year. Ya, cantik-cantik bajunya. Saya ingat awak ada catwalk sekali tadi. Tentulah. Tak, saya, kamera tu tak muat kalau saya catwalk. Jangan cakap macam tu. Cantik-cantik. Okey, kita nak borak lagi dengan Sadie dan juga Angeline. Tapi jom kita berehat dulu boleh? Boleh. Tentunya boleh. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Kalau cakap tentang tarian naga ataupun tarian singa ni kan, itu juga antara signifikasi Tahun Baru Cina kan, memang meriah. Saya duduk di kawasan kejiranan Cina. Jadi jiran saya kanan, kiri, depan, belakang memang semua berbangsa Cina. Jadi kadang-kadang daripada dulu kan memang tiap tahun tunggu sebab mereka akan panggil ni dan kita nak lihat sendiri kan. Pengalaman saya kecil-kecil, saya pun duduk di kawasan yang ramai jiran-jiran berbangsa Cina. Takut kecil-kecil. Peluk raga ternaik apa semua. Okey, tapi kalau bercerita tentang tarian tu kan, apa macam simbolik dia yang naik lebih tinggi. Kemudian ada diberi makan. Ingat tak kan macam singa tu kita bagi 5 apa tu. Sebenarnya mereka hanya nak bagi susah pada singa tu saja. Sebenarnya macam tradisi ni, dia itu singa tu dia macam satu simbolik dia actually dia satu raksasa tau. Dia okey, cerita dia macam ni. Dia datang satu kampung, lepas tu dia macam monster lah, orang takut kan. That's why orang buat macam apa tu, firecracker, mercun semua untuk takutkan dia. Okey. Sebenarnya bukan dia. Bukan dia, itu Nian Shou. Nian Shou lah. Dia bukan Nian Shou, dia singa, dia membawa tua, dia membawa kebaikan. Dan dia patut halau yang tak baik. Yang ada patung dia buat mercun, takutkan dia buat apa? Tak ada. Mercun tu untuk meriah. Mercun tu untuk takutkan yang monster tu, bukan dia. Tapi sekarang kalau ada tarian singa tak ada mercun, tak lengkap. Betul lah. So jadi mereka saja nak buat lagi meriah kan. Dan macam Angeline cakap, mereka nak susahkan singa tu. Okey. Kesian singa tu. Tapi kan tadi kan, tapi tadi kalau kita lihat signifikannya, kadang-kadang singa tu diberi limau bali dan juga ampau. Cakap tentang ampau, pagi-pagi tadi kan ada kami ni pun dapat ampau. Tapi nak tanya lah, untuk masyarakat Cina, kalau contohlah kami sambutan Hari Raya Aidilfitri kan, sesiapa je boleh bagi ampau. Tapi kalau masyarakat Cina, kebiasaannya yang memberi ampau ni adalah mereka yang dah berkahwin. Betul. Yang belum kahwin kan? Belum. Menerima. So dapat ampau lagi lah. Jadi. Dapat ampau lagi.
Dia akan dapat. Saya pun tak boleh bagilah, saya belum kahwin. belum kahwin lagi. Okey, tapi kenapa signifikan ampau tu? Kena orang yang dah kahwin baru boleh bagi. Tak tahu. Itu blessing lah. I think itu adalah satu blessing kan. Sebenarnya kita pun tak faham kenapa. Saya rasa nak jimat. Okey. Kalau I belum kahwin lagi, you minta I boleh kata, tak adalah alasannya. Tapi boleh bagi tak? Boleh bagi tak? Kalau belum kahwin, you bagi tak? Boleh ke bagi macam kita nak macam Kanak-kanak, kadang-kadang kan? kita bagi kat orang tua kita ke kan mak ayah kita boleh. Kalau ke tak nak boleh? bagi dekat orang tua rasanya sekarang boleh lah. Boleh lah. Sekarang tradisi pun ada banyak berubah already. Okey. Saya rasa saya tahu kenapa bagi kepada yang belum kahwin. Nak ambil ni buat duit kahwin nanti. Angelina nak bawa sikit balik ke tadi tarian singa. Silakan. Okay. Mereka saja nak gantung limau ke gantung apa. Kesian singa tu tahu dia kena buka semua di dalam tu. Dan mereka nak tengok aksi dia yang panjat, aksi dia aktif. That's why mereka bagi dia susah supaya bila dia gantung tinggi, dia kena fikir macam mana dia nak dapat itu. Dari segi persembahan tu lah. Dia nak tengok persembahan yang lebih tu. Sebenarnya bukan senang tau untuk mereka yang sama-sama nak buat tarian naga ataupun tarian singa ni kan. Mereka ambil masa berbulan-bulan untuk berlatih supaya mereka dapat melakukan aksi-aksi yang untuk sama-sama dikongsikan pada sambutan tahun baru Cina. Terutama tiang tinggi tu. Angeline pernah tengok dalam pertandingan jatuh tau. Oh, ya ke? Oh, memang. Okey, Angeline dan juga Sadie, kalau cakap tentang kenangan lah kan, kenangan sambutan tahun baru Cina, semua orang mesti ada kenangan, nostalgia kita kan. Kalau macam Sadie, macam Angeline, Sadie, apa kenangan yang Sadie tak boleh lupakan? Setiap kali sebut je tahun baru Cina, mesti itu yang akan terlintas di fikiran Sadie. Oh, kenangan. Okey, macam sebelum ni, sebelum nenek saya meninggal, dia selalu masak. And ini memang macam itulah. Masakan nenek adalah masakan yang paling bagus. Ini tidak boleh dinafikan. So my kenangan is grandma cooking tu paling best. Sebab dia sudah masak banyak tahun. Practice make perfect. Betul. And with love. Yes. Angeline sendiri bagaimana katanya? Angeline sendiri. Sebenarnya bagi Angeline kan selama ini setiap tahun semua ada sweet memory. Kita kumpulkan all the sweet memory kan dari kita kecil sampai kita dewasa sampai sekarang kita dah tua. Setiap tahun itu adalah sweet memory. Okey. Kalau cakap tentang sweet memory, semua banyak benda yang memang akan menjadikan kita teringat sesuatu dan sebagainya kan. Tapi kalau kita cakap tentang kuih pula. Kalau saya kan antara kuih yang memang saya cari setiap kali tahun baru Cina, kuih kapit. Kuih kapit. Sebenarnya ada dalam kereta saya bawa nak letak kat sini. Kuih kapit yang tradisional tu kan. Okey, tapi kalau Sadie dan juga Angeline, kuih apa yang you suka? Kuih kapit sebab mak saya dia itu nenek punya resepi. Nenek saya dia akan duduk depan arang, dia akan sendiri buat kuih kapit tu. Sedapnya. Dia akan dia akan campur dia punya resepi lah. Resepi. Dia dah pass to my mother. So mother every year, setiap tahun dia akan duduk depan arang sampai dia akan buat wajib lah ni. Sebab kan kuih kapit yang buat guna arang tu rasa dia memang lain tau dengan kuih kapit yang buat dengan moden punya. Betul, elektrik aja. Ada elektrik. Ada. Elektrik. Rasa tak sama. Sebab betul lain sebab yang buat dengan arang tu dia macam ada rasa macam hangit-hangit, ada bau-bau asap. Sedap kan. Kalau Angeline, kuih apa yang Angeline suka? Angeline suka pineapple tart. Angeline suka kuih kapit juga. Rasa kuih kapit tak ada orang tak suka lah. Satu lagi kuih yang suka juga ni, kuih kacang. Kuih kacang. Ni. Kuih kacang pun kena orang pandai buat juga kan? Kacang salah satu makanan yang perlu ada pada tahun baru Cina sebab sebutan dia juga. Sebutan dia bunga mekar, hua sheng. Ikan, kuih kacang. Ada satu kuih bangkit lagi. Kuih bangkit. Kuih bangkit. Sebenarnya kan kalau cakap tentang kuih-kuih ni ada banyak juga persamaannya dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri tau. Sebab kalau sambutan Hari Raya kan kita pun ada juga pineapple tart. Kita ada juga kuih bangkit kan. Kuih bangkit sagu lah, kuih bangkit kacang lah. Kuih bangkit semula. Cakap tentang bangkit semula ni, rakan kami Syifa, dia berkesempatan juga pergi bersama dengan seorang individu ni yang dia buat kuih bakul. Ini sesuai untuk konten Sadie juga kerana dia buat kuih bakul yang halal. Kuih bakul yang halal. Jom kita tengok. Kuih bakul atau lebih dikenali sebagai nian gao adalah makanan tradisi masyarakat Cina.
menikmati kuih bakul semasa perayaan Tahun Baru Cina dipercayai dapat membawa tuah semasa perayaan. Dengan warna dan rasanya yang seakan-akan dodol, membuatkan ia tidak hanya terkenal dalam kalangan masyarakat Cina, malah turut digemari oleh pelbagai bangsa. Memiliki darah berketurunan Cina dan sangat suka menikmati kuih bakul dari kecil, telah mencetuskan idea buat Nur Farah Diba Azhar untuk menceburi bidang pembuatan kuih bakul. Sejak 2016, saya berhenti kerja dan mengambil peluang yang ada untuk start untuk membuat kuih bulan, kuih kapit. So, waktu Chinese New Year, time itu ramai yang ingin makan kuih bakul, dan kebetulan seperti mana yang kita tahu, kuih bakul susah nak cari jika buatan orang Islam. Jadi dengan opportunity ini, saya sendiri mengambil peluang untuk belajar kuih bakul daripada nenek saya dan juga jiran terdekat saya. Bagi menghasilkan kuih tradisi masyarakat Cina yang sedap dan bermutu, proses pembuatan kuih bakul ini mengambil masa selama 4 hari. Menurut beliau, dalam menghasilkan kuih bakul, ia perlu dilakukan dengan teliti dan bersih supaya kuih lebih tahan lama dan tidak berkulat. Untuk bancuhan sahaja kita akan peramkan dia at least dalam 6 ke 7 jam. Dan kita kemudian siapkan untuk kukusan. Kukusan kita mengambil masa 16 jam. Apabila kita dah siap, untuk tempoh dia kering kuih bakul tu, mengambil masa at least 2 hari pula. 1 biji kuih bakul terhasil 4 hari. Dibantu oleh 6 orang pekerja, dia dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 350 biji kuih bakul sehari. Dia masih menggunakan kaedah tradisional bagi mengekalkan rasa kuih bakul. Ada yang tanya saya, kenapa tidak pakai pemprosesan secara plastik lebih cepat? Kita menggunakan besi kerana ia adalah tradisional, dan daun pisang akan mengeluarkan sejenis bau dan juga kemanisan yang semula jadi. Sememangnya sesuatu yang membanggakan dan pastinya dapat memberikan kegembiraan buat sambutan Tahun Baru Cina pada kali ini. Saya kira kuih bakul ni satu sejenis kuih yang sangat-sangat unik, yang sebenarnya bukannya mudah untuk membuatnya. Kabarnya 13-14 jam harus dikukus. 4 hari. Yang kat tadi 4 hari, bayangkan. Kalau mahal sikit harga kuih bakul tu, faham-faham lah. Jangan minta tawar-tawar. Suka beli minta tawar. Dan kuih bakul kalau kita beli masa dia segar, kita boleh makan macam tu, tapi dia macam dodol lah. Kan? Tapi bila dia dah lama, jadi dia akan keras, mereka akan potong untuk buat goreng. Mereka boleh potong-potong-potong, jadi mereka akan kukus bagi dia lembut sikit. Lepas tu makan dengan kelapa parut. Makan gitu, ataupun mereka boleh kepit dengan keledek dengan ubi kan, buat goreng. Cakap tentang letak tabur dengan kelapa parut tu, saya terbayangkan kuih kaswi. Lebih kurang macam tu ya. Sebenarnya kuih bakul memang halal. Dia tak ada minyak. Dia hanya gunakan? Ya, kita boleh Google dia punya resepi kan. Dia guna, kalau tak silap Angeline, tepung beras ya. Dia ada gula dan entah ada santan tak. Kita boleh tengok. Sebab apa? Angeline tak pernah buat, tapi Angeline tahu sebab pernah satu kali syuting dekat Tendung kan. So ada satu aunty, dia tunjuk cara dia. Tapi kita hanya shoot untuk drama, jadi kita tak fokus sampai berbelas jam lah. Dan dia akan jadi kulat. Sebab itu dia kena kukus sampai cukup-cukup. Dan kita kena pandai jaga. Faham. Macam-macam sebenarnya tradisi yang sebenarnya kalau kita betul-betul belajar dan kita research, macam-macam yang kita boleh perolehi dan kita boleh ajar kepada generasi yang akan datang kan. Sebenarnya itu adalah tugas kita untuk jaga tradisi ini untuk turun-temurun. Ya, betul. Okey, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita. Kita nak silakan Sedi untuk sampaikan ucapan kepada penonton-penonton, kepada keluarga, kepada peminat-peminat Sedi di TikTok. Okey, tengok kamera mana ni? Okey. Okey. Semoga kawan-kawan, rakan-rakan sekalian kongsi facai. Maknanya semoga macam murah rezeki. Duit wang besar dapat wang besar. Kongsi facai. Kongsi facai. Okey. Baik. Tapi sebelum ataupun sambil memberi ucapan akhir, ada permintaan sebenarnya daripada penonton-penonton kita sebenarnya nak melihat tengok baju Angeline. Bajunya. Boleh ke Angeline berdiri sambil sampaikan ucapan? Ya. Terima kasih. Putih. Mana tak 12 tahun dulu punya baju memuat lagi?
Okey. Baiklah, Angeline ambil kesempatan ni. Tahun ni adalah tahun harimau kan? Angeline harap kita semua akan ambil semangat seperti harimau. Kita kuat dan kita tabah. Dan semua orang dalam kandungan yang sehat dan selamat sepanjang tahun atau selama-samanya. Kongsi Fasai Wan Shi Ru Yi. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Angeline dan juga Sedi kerana sudi bersama dengan kita. Kita nak berehat dahulu, Farin. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami untuk kemeriahan Tahun Harimau ini. Jangan mana-mana. Jangan mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah sampai di penghujung siaran. Sekarang ini bersama dengan Alin dan juga Eileen. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina. Oleh comelnya. Okey, Farin, Eileen dan juga Alin ni kedua-duanya dah ada dapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa di Spain, betul tak? Ya. Okey, bila dapat anugerah tu? Baru-baru ni kan dapat kan? Sudah 2 tahun. 2 tahun sebelum pandemik. Okey, Alin dan juga Eileen, macam mana sambutan Tahun Baru Cina tahun ni? Kami menyambut Tahun Baru Cina ini dengan kadar sederhana. So most likely kami tinggal di rumah. Tapi walaupun kami tinggal di rumah, kami menyambut Tahun Baru Cina dengan datuk dan nenek. Kami juga memakai mask semasa menyambut. Mari ke SOP. Bagus. Ya. Jadi apa-apa perancangan semalam mungkin dah ada makan-makan. Hari ini selain daripada bersama kami di Wanita Hari ini, apa lagi perancangan pada hari ini? Pergi ke relatif rumah nak angpau. Sebab boleh pergi angpau lagi kan. Alin dan juga Eileen, boleh tak kita kongsi dekat penonton Wanita Hari ini kan, dah berapa lama sebenarnya buat tarian kipas ni? Oh, tarian kipas ni ialah 2 minggu. Kerana kami belajar tarian yang lain seperti Latin dan Ballroom. Okey. Dan siapa yang ajar buat tarian kipas ni? Tarian kipas ni diajar oleh cikgu tarian kami ialah Teacher Jessie dan Teacher Sherwin dari Dance With Me Academy. Okey. Jadi Eileen dan juga Eileen boleh bagi ucapan Tahun Baru Cina sebab dengar-dengar satu keluarga semua tengok sekarang ni kan dekat TV kan. Okey, bagi ucapan untuk keluarga dan juga penonton Wanita Hari ini. Kami adik-beradik Aileen dan Eileen mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Kongsi Facai kepada semua orang. Kongkong, Popo, Uncle, Auntie, Papa, Mama dan Cece, Koko. 新年快乐. Sini Kuala. Sebenarnya kedua-duanya dibawa oleh ibu mereka, Swan ibu mereka yang ada juga bersama dengan kami pada hari ini. Jadi sekali lagi selamat Tahun Baru Cina. Jadi silakan untuk teruskan persembahan pada hari ini. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Okey, esok anda akan terus bersama dengan kami dengan topiknya signifikasi menu udang. Jadi pastikan anda bersama dengan kami lagi esok. Selamat Tahun Baru Cina. Kong Hi Fat Chat. Silakan. 一想到你我就空恨别梦久，杀去只会埋烟柳。手中